Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah mengizinkan pertemuan kita pada hari ini, dan seterusnya dapat lagi kita menyambung sedikit muzakarah, sedikit perbincangan mengenai 7 amal jariah yang mana tak habis-habis lagi, kan, tak habis-habis lagi daripada video-video lepas sampai sekarang, yang mana kita sebenarnya dah hampir kepada penghujung dah sebenarnya. Sekarang kita masih lagi dalam di bawah tajuk kelebihan bersedekah. Sebelum ni kita dah menghuraikan tentang kelebihan pertama, iaitu mendapat pahala yang besar. Kelebihan yang kedua menjadi benteng api neraka. Yang ketiga mendapat doa kebaikan daripada malaikat. Dan seterusnya yang keempat menghapuskan sifat bakhil. Yang mana bagi yang tak tahu, bakhil ni merupakan salah satu sifat yang mana individu tu lebih sayang harta dia untuk bersedekah. Itulah sifat bakhil. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun dia ada sebiji kurma pun dia ajak orang datang rumah dia makan sambil sembang-sembang. Sebab itulah kita boleh katakan bahawa antara tempat yang nak menjadikan kita akrab ialah di meja makan sebenarnya. Di meja makan lah kita nak bersembang sambil-sambil makan dan sebagainya. Yang salah tu bila tengah mengunyah tu bercakap. Sebab itulah Melayu ni dia pantang sangat. Dia kata waktu makan jangan bercakap, kan. Sebenarnya bukan waktu makan tu, waktu tengah mengunyah tu. Nyak, lepas tu duk bercakap. Memang tak boleh lah bersembur. Lekat kat tekak kan. Susah pula kata tengah makan kan pergi kolam bulan ni. Orang ni tercekik sebab makan sambil bercakap. Tak boleh pula macam tu. Tapi tengah-tengah gaul tu boleh lah kita sembang-sembang sikit, kan. Janganlah sembang benda-benda gosip, sembanglah benda-benda baik. Contohnya dalam sembang agama, kan, sembang cakap apa, jangan sembang benda yang negatif lah. Sembanglah benda-benda yang baik, keluarkanlah perkataan-perkataan yang baik, supaya perkataan tu sampai kepada makanan tu dan kita telan ni, kita duk cakap benda-benda tak elok, dengar pula dengan makanan tu kita sumbat dalam mulut kita pula jadi tak elok, atas sebab benda yang kita cakap tu lah. Okey, jadi kita sambung kepada kelebihan sedekah yang kelima, ialah menghapuskan sifat tamak haloba. Kebiasaannya manusia bersikap tamak haloba terhadap harta benda. Sikap ini akan wujud berterusan pada manusia tanpa mengira peringkat umur sehinggalah dia meninggal dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Takatsur ayat 1 hingga 2 yang bermaksud kamu dilalaikan dengan sikap ingin membanyakkan yakni harta sehinggalah kamu memasuki kubur. Yang ni alhamdulillah lah, tak terjadi kepada kita. Yang mana kita ni sibuk sangat, duk kejar harta satu, lagi satu pangkat. Kenapa pangkat? Sebab dengan pangkat lah orang boleh hormat kita, dengan harta juga lah orang boleh hormat kita. Dalam cerita apa, 6 Jahanam, orang kaya Jagindas, kan, sebab dia duit, dia boleh pengaruh orang supaya dia boleh jadi ketua kampung lah. Lepas tu dia racun orang ni, kata ketua kampung yang lama tak boleh pakai lah, itulah inilah macam-macam. Lepas tu dia boleh hasut orang dan sebagainya untuk mendapatkan kemudian dapat sokongan daripada orang, supaya dia dapat jadi ketua kampung yang baru.
Last sekali mati. Itulah. Itu pun boleh jadi satu tauladan juga kepada kita. Kaya macam mana sekalipun, dia buat jahat macam mana, jahat, duk rompok dan sebagainya. Lepas tu bila dia pencing, lah tu dia pencing, dia bagi harta sama banyak. Lepas tu semua berpecah, 6 tu berpecah. Lepas tu kena bunuh, mati harta tu, dapat ke siapa? Maksudnya harta tu ada atas dunia je. Kadang kita tengok dekat Facebook pun ada sampai orang mati, ditanam sekali kereta Rolls Royce, tak tahulah kereta mahal tu kan. Dia tanam sekali, diletak dalam kubur kan. Macam lah orang tu mati boleh bawa kereta dalam tanah. Kita ni tahu dah dia tanam kereta, kita pula korek ambil kereta dia, kita bawa. Kereta mahal, kita nak beli tak mampu, tak apalah kita curi hak dia. Tak adalah, gurau je. Okey, Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya seorang manusia memiliki harta yang memenuhi 2 lembah, sudah pasti dia akan berusaha untuk memenuhi lembah yang ketiga. Sedangkan perut manusia tidak dapat dipenuhi melainkan dengan tanah. Okey, Allah menerima taubat daripada mereka yang bertaubat. Ini hadis daripada Rasulullah SAW, yang mana Anas ni dia mendengar Nabi cakap bahawa harta, kalau anda kata manusia ni dia bagi 2 lembah harta, kita ambil contoh 2 lembah, cakap apa, duit emas lah kan, emas, 2 lembah emas, nescaya manusia ni dia akan nak 1 lagi lembah. Seperti mana 2 tadi, tak cukup, dia tambah 1 dah 3, nak lagi 4 dan sebagainya. Itulah yang wujud dalam manusia ni lah, sifat manusia. Sebab manusia ni dia ada nafsu, sebab itulah nak bagi 2, nak ke-3, bila bagi yang ke-3 nak yang ke-4, bila dapat yang ke-4 nak yang ke-5. Tak habis-habis maksudnya. Bila kita dapat gaji 10,000, nak gaji 11,000, 12,000, 13,000, last sekali mati tak ada benda pun sebenarnya, tak bawa pun dulu semua duit tu. Mati kita pakai kain je, tak ada pula kain kapan orang ni disalut dengan emas, tak ada lagi, tak pernah lagi dibuat macam tu. Kalau orang tahulah kita ni dikafankan dengan emas, nescaya kubur kita pun akan dikorek sebenarnya, atas sifat tamak manusia ni. Kita bukannya tahu siapa yang nak korek kan, kita je mengada-ngada nak kafankan dengan kain emas. Last sekali bila kita mati tu, orang target lah, dia ni tanam dengan kain emas ni, esok lusa aku datang, aku korek, aku ambil kain aku gantikan dengan kain murah. Macam tu lah. Lepas tu dia tahu orang ni, dalam dia ada emas banyak ni, ada emas dan sebagainya. Dia akan kata okey, nanti aku datang, aku akan korek kubur kau, aku akan ambil emas. Macam ada satu cerita dalam Netflix tu, kisah sepasang suami isteri lah. Dia tak kaya sebenarnya, tapi dia orang ni kerja balok. Yang si suami ni dia duk potong kayu dalam hutan, isteri ni ikut lah. Pada satu hari tu, suami dia potong kayu. Lepas tu kayu tu, isteri dia tak dapat lari. Kayu tu hempak isteri dia sampai pecah tangan, habis tangan dia. Last sekali suami ni punya sayang dia dekat isteri dia. Isteri dia meroyan tangan tak ada. Suami ni usaha untuk beli, kalau tak silap saya, tangan emas. Tangan tu boleh sambung lah, boleh bergerak-gerak lah tangan perempuan tu. Lepas tu isteri dia sakit, lepas tu matilah isteri dia. Lepas isteri dia mati, dia ada masalah kewangan tau. Lepas tu dia pun berfikir, dia nak korek balik kubur isteri dia dan ambil tangan tu balik untuk dijual lah. Tapi dia tak sempat jual. Adalah roh jahat datang ganggu dia, pulangkan tangan dan sebagainya. Last sekali dia pulang tangan dia mati dan sebagainya, dan habis cerita. Macam itulah cerita dia. Saya pun tengok iklan je, tapi saya faham lah, mungkin betul lah, itulah jalan cerita dia.
ada tangan emas tu, mati tanam dengan tangan emas sekalipun tak boleh buat apa-apa. Bila dah mati orang korek, orang dapat benda tu, enjoy hidup. Yang mati macam tu lah. Macam tu lah cerita dia. Jadi saya rasa cukup sekadar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.